Akhirnya, selepas mendapat bantahan daripada pelbagai pihak, bank-bank tidak jadi untuk mengenakan caj bagi setiap transaksi QR seperti mana yang telah diumumkan baru-baru ini. Tetapi satu persoalan, tuan dan puan sekalian. Di manakah ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional dalam hal ini? Kita intro dulu! Assalamualaikum warahmatullahi. Kita rujuk kepada video yang baru saja saya post beberapa hari lepas, iaitu berkenaan dengan cadangan daripada pihak bank yang ingin mengenakan caj tambahan bagi setiap transaksi QR, tak kira apa pun jumlah transaksi tersebut bermula 1 November ini, daripada 0.25% hinggalah 0.5%, dan benda ini telah meliputi semua bank. Dan sudah tentulah perkara ini mendapat bantahan daripada pelbagai pihak, termasuklah daripada para peniaga, terutamanya peniaga kecil dan sederhana, di mana perkara ini bagi mereka akan mengecilkan keuntungan mereka dan juga akan menyebabkan kos mereka menjadi semakin lama semakin meningkat. Macam kita fahamlah tuan-tuan sekalian, suasana ekonomi negara kita sekarang ni pun tak berapa cantik. Kos barang mentah sangat-sangat mahal pada ketika ini. Kos operasi pun meningkat. Jadi bila caj-caj yang baru ini dikenakan kepada mereka, benda ini pastinya akan menyebabkan keuntungan mereka semakin lama semakin mengecil. Dan terdapat juga kerisauan di mana para peniaga ini mungkin akan menyerapkan kos-kos tambahan ini kepada para pengguna, menyebabkan harga barangan menjadi semakin meningkat. Perkara ini pernah disuarakan oleh Adun Mengkibul dari Johor, iaitu Chew Chong Sin, yang menyatakan bahawa tindakan bank-bank yang ingin mengenakan caj tambahan ini akan menyebabkan proses untuk mendigitalkan ekonomi dekat negara kita ini akan menemui jalan buntu, bahkan akan kembali terkebelakang. Dan begitu juga yang disuarakan oleh Presiden MCA iaitu Wee Ka Siong, yang menyatakan bank-bank tak payah nak kenakan caj apa-apa kerana bank dah memang untung. Jadi kalau boleh, permanen sajalah wave benda ini. Dalam satu kenyataan tuan-tuan sekalian, Paynet iaitu pihak yang telah menguruskan sistem QR dekat negara ini mengatakan bahawa terdapat salah faham, di mana selama ini memang ada caj untuk setiap perkhidmatan yang menggunakan merchant, debit credit card dan juga QR. Di mana debit credit card caj itu tidak pernah di-waivekan, tidak pernah dikecualikan. Tetapi untuk transaksi QR, benda itu ataupun caj-caj untuk transaksi QR itu selama ini memang ada, tetapi telah dikecualikan bagi menggalakkan ekonomi berkembang, terutamanya ketika COVID. Dan apa yang berlaku ialah pengecualian caj untuk transaksi QR itu, kata Paynet, akan berakhir pada 1 November ini. Jadi selepas itu caj itu akan kembali seperti sedia kala, bukanlah satu caj baru. Tetapi tuan-tuan sekalian, walaupun begitu, benda ini mendatangkan keresahan di kalangan masyarakat, tidak kiralah peniaga ataupun pengguna, sebab mereka yang akan merasa kesannya ialah benda yang meningkat caj ni tuan-tuan sekalian pasti akan menyebabkan peningkatan harga walaupun 1 sen. Jadi selepas mendapat bantahan daripada pelbagai pihak yang menggesa agar mereka ini iaitu para bank ini meneliti dan juga mempertimbangkan kembali cadangan tersebut, maka pihak bank seperti Public Bank, Maybank, CIMB dan banyak lagi menyatakan mereka akan meneruskan pengecualian caj transaksi QR itu untuk satu tempoh yang tertentu yang tidak dimaklumkan. Dan benda ini sudah tentulah mendatangkan rasa gembira kepada kita, ialah di saat kita punya ekonomi tengah tak berapa comel ketika ini, the last thing that we need is apa-apa saja caj tambahan yang akan menyebabkan rakyat semakin tidak mahu berbelanja. Tetapi tuan-tuan sekalian, antara benda yang ingin saya tekankan dekat sini ialah kelembapan ataupun ketiadaan sebenarnya ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional menyuarakan tentang hal ini. Tak tahulah kalau saya terlepas pandang. Kalau saya terlepas pandang, minta tolong beritahu saya dekat ruangan chat, siapakah ahli-ahli Parlimen ataupun pimpinan Perikatan Nasional yang telah bersuara berkenaan dengan hal ini. Sebab setakat ini yang saya jumpa, cuma dua pihak saja yang bersuara, iaitu Wee Ka Siong dan juga Chew Chong Sin. Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional sebagai pembangkang, kita tak nampak mereka bersuara. Kita tak nampak mereka ini menyatakan kekesalan ke ataupun menggesa bank-bank agar orang kata apa, meniadakan kembali caj tersebut ke ataupun teruskan pengecualian ke apa-apa ke. Kita tak dengar, kita tak nampak benda itu. Tetapi macam saya katakan, takut saya terlepas pandang. Tetapi sekiranya kalau betul, memang tidak ada mana-mana ahli-ahli parlimen ataupun para pimpinan Perikatan Nasional menyuarakan tentang hal ini, maka sangat-sangat malanglah. Sebab yalah, benda ini kita dah pick up. Para saitro-saitro ataupun influencer-influencer yang mungkin cenderung ke arah Perikatan Nasional ataupun cenderung ke arah rakyat dah pick up benda ini, dah menyuarakan tentang perkara ini. Benda ini bukan benda kecil, benda ini adalah benda besar. Tetapi kegagalan anda untuk orang kata apa, mengikut arus benda ini memang sangat-sangat mengesankanlah sebenarnya. Seolah-olahnya hendak memperlihatkan yang anda tidak begitu berfungsi sebagai check and balance dalam kerajaan sebagai pembangkang. Kita tak nak macam tu. Kerana itulah kita dengar rungutan ramai pihak.
Kenapa Perikatan Nasional tak bawa isu ini? Kenapa Perikatan Nasional tak bising isu itu? Kenapa cuma influencer-influencer seperti Papa Berry lah, seperti YB Viral lah, seperti SZO Official lah, seperti orang-orang yang kita selalu nampak kat TikTok atau YouTube, mereka yang bawa isu-isu rakyat ini, tetapi tak berapa nampak ahli-ahli parlimen ataupun pimpinan Perikatan Nasional bawa isu-isu seperti ini. Jadi kita harapkan selepas ini satu teguran kepada pimpinan Perikatan Nasional terutamanya sebab anda beraspirasi untuk jadi kerajaan. Anda beraspirasi untuk membawa suara rakyat, untuk menjadi check and balance yang berkesan kepada pihak kerajaan. Tetapi kalau anda sendiri pun tak pantas untuk tackle isu-isu rakyat seperti ini, memang susahlah kita nak cakap. Nanti bila timbul cakap-cakap yang mengatakan bahawa anda ini tidak berfungsi sebagai pembangkang, anda ini bukan pembangkang yang bagus, janganlah marah rakyat pada ketika itu. Betul tak?